pertama adalah perhubungan. Kaunselor perlu menyediakan hubungan yang baik dengan klien. Hal ini kerana untuk menimbulkan keselesaan antara kaunselor dengan klien dan melancarkan sesi. Seterusnya adalah penstrukturan. Penstrukturan ini adalah untuk menjelaskan proses sesi kaunseling. Antara perkara yang ditekankan adalah peranan kaunselor, peranan klien, jangka masa dan etika. Assalamualaikum, apa khabar saudara hari ini? Nama saya ialah Puan Hafizah. Saudari boleh panggil saya Puan Hafizah. Jadi saudari selesa saya panggil apa ya? Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah Puan. Puan boleh panggil saya Cik Ilya. Cik Ilya selesa dengan kedudukan begini? Ya, saya selesa Puan. Terima kasih kerana sudi datang ke sini. Sesi kita akan mengambil masa selama 45 minit hingga 1 jam. Jadi Encik Ilya boleh berkongsi apa sahaja dalam sesi ini dan berharap Encik Ilya dapat memberi kerjasama dengan saya. Saya sebagai kaunselor bersedia bersama Encik Ilya dan mendengar perkongsian Encik Ilya. Jadi Encik Ilya juga boleh menamatkan sesi pada bila-bila masa. Sesi ini juga adalah peribadi dan sulit. Saya tidak akan memberitahu kepada sesiapa kecuali Encik Ilya izinkan. Okey, boleh Puan. Proses penceritaan ialah sebuah proses atau kaedah yang digunakan kaunselor dalam mengumpul maklumat mengenai klien atau disebut juga sebagai proses penerokan isu. Dalam perhubungan sedia putih yang dibina antara kaunselor dan klien, dalam proses report amat penting untuk klien selesa dalam berkongsi maklumat dan isu yang dihadapinya bersama kaunselor. Tujuan proses ini dijalankan adalah membantu kaunselor mendapatkan maklumat berkaitan isu yang dihadapi klien dan sebab mengapa klien bersetuju untuk mengikuti sebuah sesi sama ada sukarela atau dirujuk. Proses penceritaan ini juga membantu kaunselor menyelesuri dan mendengar dengan teliti isu yang dihadapi klien sebelum melaksanakan tindakan seterusnya, seperti mencari titik tolak penetapan matlamat terhadap isu tersebut. Kebiasaannya, dalam proses ini, kaunselor akan menggunakan kemahiran mendengar dengan aktif penceritaan klien dan belajar memahami perasaan, pemikiran dan tingkah laku klien pada sesi tersebut. Kaunselor perlu memberi dorongan minima dengan tujuan memberi respon dan galakan kepada klien untuk bercerita lebih lanjut mengenai isu mereka. Kaunselor juga digalakkan memberi refleksi-refleksi lain seperti refleksi perasaan yang menunjukkan kaunselor cakna dengan diri klien. Contoh dialog refleksi perasaan. Kaunselor perlulah mencari kekuatan klien dan perlu mewujudkan satu hubungan teraputi melalui penerapan sifat ataupun ciri iaitu penerimaan tanpa syarat, ketulinan dan kongruen. Jika ciri-ciri berikut dapat diperhatikan dan dirasai oleh klien, maka dapatlah disimpulkan bahawa matlamat yang ingin dituju dalam kaunseling itu tercapai. Okey, macam mana ia tercapai? Macam mana nak tahu ia tercapai? Okey. Klien bersikap terbuka. Bersikap terbuka ni dia menceritakan isu yang ingin dikongsikan kepada kaunselor itu. And then inilah tugas kaunselor di mana ia haruslah mewujudkan hubungan yang teraputi, di mana hubungan teraputi ini bermaksud ia mewujudkan suasana selesa untuk klien itulah. Selain itu klien mudah mesra, and then ia cepat celik akal. Celik akal ni dia faham situasi tu, dia fikir macam ni ke, ini yang patut aku buat. Okey, ni je lah yang saya ingin kongsikan. Terima kasih. Okey, bagi tahap 3 iaitu matlamat. Matlamat bersama dibina adalah untuk mencari tujuan dan juga hala tuju sesi kaunseling berkenaan. Matlamat akan terbina apabila klien dan kaunselor bersetuju untuk membuat definisi masalah klien berkenaan dengan melalui pengakuan yang dibuat oleh klien sendiri ataupun klien sendiri yang akan membuat pengakuan tersebut semasa sesi kaunseling dijalankan. Matlamat kaunseling yang terbina perlulah dikenal pasti
dihadapi oleh klien berkenaan. Selepas dikenal pasti, kaunselor dan klien akan bersama-sama untuk membina matlamat tersebut, tetapi melalui keinginan klien itu sendiri dan bagaimana yang diinginkan oleh klien tersebut. Lazimnya, matlamat yang ingin dibina perlulah melalui kemahuan klien itu sendiri dan bukannya semata-mata melalui kemahuan kaunselor. Terdapat contoh yang menggambarkan situasi tersebut dalam sesi kaunseling yang dijalankan. Pernyataan semula dibuat berdasarkan kefahaman kaunselor terhadap penceritaan yang disampaikan oleh klien. Okey, seterusnya pernyataan semula dibuat dengan secara yang lebih ringkas dan padat. Pernyataan semula terdiri daripada refleksi isi, refleksi pengalaman dan juga refleksi perasaan. Refleksi isi adalah pernyataan kaunselor terhadap idea ataupun peristiwa yang disampaikan oleh klien. Tujuan dari refleksi isi dilakukan adalah untuk menunjukkan kefahaman kaunselor terhadap penceritaan yang disampaikan oleh klien. Refleksi perasaan adalah pernyataan kaunselor terhadap perasaan yang dinyatakan oleh klien dalam menyampaikan penceritaan mereka. Tujuan refleksi perasaan dilakukan adalah untuk menunjukkan bahawa kaunselor fokus terhadap perasaan yang dinyatakan oleh klien dan juga untuk memberikan kerekaan kepada klien apabila dapat meluahkan perasaan. Refleksi pengalaman dibuat setelah kaunselor memerhatikan lisan dan juga bukan lisan, iaitu perasaan tersirat yang disampaikan oleh klien semasa menceritakan pengalaman mereka. Baru-baru ni saya ada beli telefon baru. Jadi ramailah kawan nak tengok, nak bincang. Tapi apa yang saya tak puas hati, ada yang menuduh saya nak menunjuk-nunjuk. Oh, kiranya Nisa dituduh menunjuk-nunjuk sebab beli telefon baru. Ya, betul tu. Tahap yang kelima ialah proses tindakan. Pada tahap ini, klien perlu membuat sebarang tindakan terhadap apa yang telah dibincangkan dan dipersetujui oleh klien dan kaunselor. Selain itu, tahap ini juga klien perlu mengaplikasikan tindakan dan latihan yang dibincangkan oleh kaunselor dan klien sewaktu sesi yang dijalankan. Terdapat beberapa tujuan proses tindakan ini dilakukan. Antaranya ialah yang pertama, membantu klien untuk terus komitmen terhadap tindakan yang dibincangkan bagi mengatasi isu yang dihadapi oleh klien. Yang kedua, perkara ini juga membantu terhadap perubahan fizikal, perasaan dan tingkah laku klien dalam kehidupan seharian. Yang terakhir, proses tindakan ini bertujuan untuk menamatkan sesuatu sesi yang dijalankan. Okey, yang seterusnya ialah kemahiran yang biasa digunakan dalam proses tindakan. Yang pertama, kemahiran melayan. Yang kedua, kemahiran mendengar, pemerhatian dan kemahiran memberi maklumat. Antara contoh dialog atau ayat yang digunakan dalam proses tindakan ialah: pertama, adakah anda akan lakukan apa yang telah kita persetujui dalam sesi ini? Yang kedua, melalui sesi ini, kita telah berbincang berkenaan beberapa tindakan yang dipersetujui oleh anda. Jadi, adakah anda sudah bersedia untuk melakukannya?